Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak sambung dengan bahagian yang ke-10, okey, dalam tajuk kewangan, okey, iaitu berkaitan dengan pengurusan risiko dan insurans. Ini merupakan bahagian yang terakhir, okey. So, setakat ni kita dah bincang berkaitan dengan perancangan kewangan, iaitu bajet, okey. Kita dah bincang tentang sumber dan pembiayaan dana, okey, penggunaan dana. Kita ada bincang bagaimana kita nak mentafsir penyata kewangan, okey, dan juga berkaitan dengan kepentingan pengurusan kewangan. Okey, so bahagian ni kita akan bincang tentang pengurusan risiko dan insurans. Okey. Untuk bahagian hari ini kita akan bincang apakah maksud pengurusan risiko dan kenapa pengurusan risiko ni penting, dan bahagian yang kedua kita cuba memahami jenis-jenis risiko. Okey. Okey, apa dia pengurusan risiko, risk management? So, pengurusan risiko ni merupakan satu proses yang sistematik. Okey, satu proses yang sistematik untuk mengenal pasti dan menilai risiko. First, kita kena kenal pasti apa risiko yang berlaku. Yang kedua, kita kena menilai risiko yang kita hadapi. Okey, so risiko ni mungkin risiko yang membawa kerugian yang besar atau risiko yang membawa kerugian yang sedikit. Ada risiko yang boleh dikawal, ada risiko yang tak boleh dikawal. Okey. So kita kena kenal pasti dan menilai risiko. Lepas tu kamu kena pilih, okey, dan melaksanakan apa kaedah yang paling sesuai untuk menguruskan risiko tersebut. Itu dipanggil pengurusan risiko. Okey. Sebagai contoh, katakan kamu ni seorang pengusaha sesi minyak. Okey. So first thing kamu kena kenal pasti apakah risiko yang dihadapi oleh perniagaan kamu. Okey. Contohnya seperti risiko kebakaran, risiko kecurian, risiko kemalangan. Okey, ini antara risiko yang mungkin berlaku dalam sistem minyak kamu. Okey, so kamu kena kenal pasti dan menilai risiko mana yang membawa kesan yang besar atau kesan yang kecil. So, kamu kena ambil tindakan atau kenal pasti apa tindakan untuk mengurangkan atau mengatasi risiko tersebut. Okey, contohnya seperti menyediakan alat pemadam kebakaran. Okey, memasang CCTV serta mengambil insurans seperti kebakaran, insurans kecurian dan insurans liability awam. So, ini dipanggil pengurusan risiko. Okey, so first thing kena buat apa? Kenal pasti dan menilai risiko. Yang kedua, kita pilih dan laksanakan kaedah yang boleh mengatasi risiko tersebut. Okey. Okey, kenapa pengurusan risiko ni penting? Okey. So, yang pertama, boleh mengelakkan perniagaan mengalami kerugian yang besar apabila berlakunya risiko. Okey. So, bila berlaku risiko, kita akan mengalami kerugian. So, dengan mengambil kira atau mengambil langkah-langkah tertentu, kita boleh mengurangkan kerugian yang mungkin kita alami. Okey. Contohnya, kalau berlaku kebakaran di sistem minyak tadi, kita akan mengalami kerugian yang besar. So, dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, okey, contohnya ada alat pemadam kebakaran, okey, kita beli insurans kebakaran, kita boleh mengurangkan kerugian yang kita hadapi. Okey. Yang kedua, mengurangkan tahap kebimbangan. Okey. Biasanya, pemilik perniagaan ni, dia rasa risau. Dia rasa takut kerana ada pelbagai risiko yang mungkin berlaku. Dengan mengambil insurans kebakaran contohnya, kamu tak perlu risau tentang risiko kebakaran. Okey. Kita ada risiko, ada insurans kecurian, okey, insurans liability awam. Dengan ni, kamu tak perlu risau sangat tentang risiko yang mungkin berlaku. Jadi kalau berlaku risiko, kita boleh dilindungi dengan menggunakan insurans. Okey. So dengan ni kita boleh tumpukan perhatian kepada operasi perniagaan. Tak perlulah risau tentang benda-benda yang boleh menyebabkan kamu hilang pemerhatian. Okey. Yang ketiga, boleh jadikan sebagai satu jalan penyelesaian untuk tuntutan pengguna atau pihak ketiga. Okey. Kadang-kadang bila berlaku risiko, ada pihak yang akan menyaman kamu. Okey. So kalau kita ada membeli insurans atau kita dah mengambil langkah-langkah perlindungan, kita boleh elak tuntutan seperti ini. Okey, contohnya katakan seorang pengguna pasaraya telah cedera masa membeli belah di pasaraya. So, pemilik pasaraya ni kalau dia ada insurans liability awam, dia tak perlu risau sebab yang akan bayar ganti rugi ini adalah syarikat insurans. Okey, so kamu tak perlu risau tentang risiko seperti ini sebab kamu dah beli kaedah-kaedah atau langkah-langkah pencegahan. Okey, menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Ingat, okey, kalau kita buat penyelidikan, research and development, ini melibatkan risiko yang sangat tinggi. Contohnya kamu nak memperkenalkan suatu produk kecantikan yang baru, mungkin memberi kesan buruk pada pengguna. Jadi, kalau kita membeli insurans, apa-apa
risiko yang berlaku akan dibayar ganti rugi oleh syarikat insurans. So ini menggalakkan individu membuat penyelidikan yang lebih banyak sebab boleh mengurangkan risiko dengan membeli insurans atau mencari langkah-langkah pencegahan. Okay? Dan akhir sekali boleh merangsang pelaburan modal dalam aktiviti ekonomi negara. Okay? Dengan adanya aktiviti pengurusan risiko seperti syarikat insurans, okay, mereka dapat mengumpul banyak modal daripada orang ramai. Okay? Contohnya bila kita beli insurans, syarikat insurans mendapat modal. Okay? Premium tu dijadikan modal untuk melabur dalam aktiviti ekonomi negara. Okay? So ini antara kepentingan pengurusan risiko. Remember, 4P, 2K. Okay? P rujuk kepada apa? Perhatian, penyelesaian, penyelidikan dan juga pelaburan. Okay? K rujuk kepada kerugian dan juga kebimbangan. Okay? Okay, mari kita perhatikan tentang jenis risiko. Okay? So, apa dia risiko? Risiko ni adalah kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian. Okay? Bila berlaku suatu kejadian ni boleh membawa kerugian pada perniagaan. Itu dipanggil risiko. Okay? Something happen may cause something to you. Okay? So, kerugian ni disebabkan oleh kejadian yang berlaku. Contohnya kebakaran, kecurian, kemalangan, gempa bumi, semua benda ni boleh menyebabkan kerugian pada perniagaan. Dan risiko ni dapat dibahagi kepada dua kumpulan. Itu risiko yang boleh insurans dan risiko yang tidak boleh insurans. Okey, dibahagi kepada dua. Okey, mari kita perhatikan satu demi satu. Risiko boleh insurans maksudnya kemungkinan kejadian. Okey, kemungkinan maksudnya kebarangkalian. Okey, so kemungkinan kejadian ni dapat ditentukan melalui kaedah statistik. Okey, maksudnya kita ada perangkaan. So, perangkaan ni boleh digunakan untuk meramal. Okay? Boleh beramalan tentang kejadian yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay? Kenapa kita boleh beramalan? Sebab ada rekod statistik. Okay? Statistik maksudnya maklumat. Okay? Ada maklumat yang menunjukkan benda ni pernah berlaku. Okay? Contohnya, risiko kebakaran ni disimpan oleh Jabatan Bomba. Okay? So, dapat membantu syarikat insurans menganggarkan kemungkinan kejadian risiko kebakaran pada masa akan datang. Okay? Contohnya katakan di sebuah kawasan. Okay? Di sebuah kawasan katakan Kuala Lumpur, kejadian risiko kebakaran pada tahun 2018 ialah 5,000 kes. 2019 ada 6,000 kes. 2020 ada 7,000 kes. Jadi kita boleh buat andaian. Okay, kita boleh menganggarkan pada tahun 2021 mungkin berlaku 8,000 kes. Okay. So ramalan ni dibuat berdasarkan angka-angka atau rekod yang sedia ada. Okay. So semua pihak ada menyimpan maklumat ni. Contohnya risiko tentang kecurian, rompakan, pihak polis ada menyimpan maklumat. Okay. Tentang risiko kesihatan, okay, berapa orang yang mengalami penyakit sakit jantung, okay, stroke, okay, semua maklumat ni ada disimpan dalam Kementerian Kesihatan. Okay. So mereka ada menyimpan rekod tentang risiko-risiko yang mungkin berlaku. So apa kepentingan rekod ni? Dengan ni syarikat insurans dapat menganggarkan premium yang perlu dibayar untuk melindungi sesuatu risiko. Kalau tak ada statistik, tak ada perangkaan, syarikat insurans tak boleh menganggarkan premium. Okay, so premium bergantung pada maklumat yang sedia ada. Okay, so contoh risiko boleh insurans ialah seperti kebakaran, kecurian, okay, dan kemalangan. Okay, risiko macam ni boleh dilindungi oleh insurans. So dipanggil risiko boleh insurans. Okay, so ingat keyword dia yang pertama, kemungkinan kejadian dapat ditentukan melalui kaedah statistik. Kenapa? Ada rekod statistik. Okay? Jadi kita boleh menganggar, okay, kemungkinan kejadian pada masa akan datang. Kita boleh anggarkan premium. Okay? Berapa bayaran yang perlu dibuat untuk melindungi suatu risiko. Dan contoh seperti risiko kebakaran, kecurian dan kemalangan. Okay? Alright, risiko tidak boleh insurans. Okay? Yang ni, kemungkinan kejadian tidak dapat ditentukan melalui kaedah statistik. Okay, kenapa? Sebab tak ada rekod statistik yang lepas. Okay, tak ada maklumat yang sedia ada. So, bila tak ada maklumat, syarikat insurans tak dapat menganggarkan premium. Okay, berapa premium yang perlu kita bayar untuk mendapatkan perlindungan risiko. Okay, contohnya katakan kamu nak beli insurans untuk risiko gempa bumi di rumah kamu. Okay, syarikat insurans kata tak boleh. Kenapa? Sebab gempa bumi ni belum pernah berlaku di Malaysia. Jadi mereka tak ada maklumat. Okay, so gempa bumi, tanah runtuh,
letupan gunung berapi ni dianggap sebagai natural disaster kan. Okay. So benda ni tak boleh diinsurансkan. Okay. Perubahan fashion tak tahu bila akan berlaku. Fashion ni sentiasa berubah. So tak boleh beli insurans. Pengurusan yang lemah. Okay. Katakan kamu ada kumpulan pengurus, okay, pasukan pengurus yang tak pandai uruskan perniagaan kamu menyebabkan kamu mengalami kerugian. So kamu tak bolehlah beli insurans untuk melindungi risiko tersebut. Okay. Keadaan ekonomi yang meleset, ini pun tak boleh diinsurансkan. Okay. So apa keyword dia? Kemungkinan kejadian tak dapat ditentukan. Kenapa? Tak ada rekod, tak dapat menganggarkan premium. Contohnya seperti gempa bumi. Okay. Okey, mungkin kamu diminta bezakan. Okey, bezakan risiko beli insurans dengan risiko tidak beli insurans. Okey, so risiko beli insurans maksudnya kemungkinan kejadian dapat ditentukan. Okey, kalau tidak beli insurans, kemungkinan kejadian tak dapat ditentukan. Jadi kamu dapat 2 markah. Penentuan premium atau pengiraan premium. Untuk risiko beli insurans, premium dapat ditentukan. Untuk tidak beli insurans ni, premium tak dapat ditentukan. Okey, lepas tu berikan satu contoh. Okey, contohnya risiko kebakaran, yang ni contohnya gempa bumi. Okey. Alright, contoh soalan. Berikan maksud pengurusan risiko, nyatakan 3 kepentingannya. Okey, so antara maksud keyword dia apa? Satu, kita kenal pasti dan menilai risiko. Okey, dan kita kenal pasti langkah dan juga melaksanakan langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Okey. Antara kepentingan pengurusan risiko ni apa? Okey, boleh mengurangkan kerugian, okey, boleh menumpukan perhatian, boleh menjalankan aktiviti penyelidikan, okey. So ni antara tujuan atau kepentingan pengurusan risiko. Nyatakan 4 kepentingan pengurusan risiko. Okey, samalah jawapannya. Okey, menggalakkan pelaburan, okey, menggalakkan aktiviti penyelidikan, okey, mengurangkan rasa kebimbangan, okey, mengurangkan kerugian yang besar, itu kepentingan dia. Okey. 3, berikan maksud risiko perniagaan dan uraikan 2 jenis risiko. Okey, risiko perniagaan merujuk pada sesuatu kejadian yang boleh membawa kerugian seperti kebakaran. Okey, uraikan 2 jenis risiko, iaitu risiko boleh insurans dengan risiko tidak boleh insurans. Okey. Untuk nombor 4, soalan kata jelaskan 2 jenis risiko. Jadi kamu kena bagi maksud dan juga contoh risiko. Okey. Jenis risiko dan juga contoh risiko. Yang ni kamu akan dapat sampai 6 markah. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara risiko boleh insurans dengan risiko tidak boleh insurans. Okey, antara perbezaannya apa? Maksud, pengiraan premium dan juga contoh. Okey. Alright, itu saja untuk bahagian ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen ya. Cikgu akan bantu kamu sebaik yang mungkin. Okey pelajar, bye.